Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 17 Februari 2020. Persefahaman dan perpaduan perlu diperkasa demi kepentingan bersama dengan penerapan konsep ta'aruf dalam kemajmukan iaitu sentiasa mengikis prasangka dan salah faham serta saling menerima masyarakat bernegara yang bersatu padu. Sambungan itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata rakyat perlu berusaha mencari titik persamaan dan mengecilkan perbezaan untuk mengelak sensitiviti. Menurut Datuk Shafie, perpaduan sedia ada mampu diperkukuh dan menjadi kekuatan kepada transformasi negeri dan negara sekiranya sensitiviti dapat diurus dengan pertimbangan toleransi, persefahaman dan penerimaan sepenuhnya. Dalam menepani cabaran global, beliau berkata kestabilan politik, kemantapan ekonomi dan pembangunan modal insan harus dijadikan agenda transformasi utama dan indikator kepada sebuah negara maju yang seimbang selari kehendak maqasid syariah yang bersifat sejagat berteraskan maslahat, keadilan dan berhikmah serta mempunyai tujuan yang amat jelas. Beliau berkata demikian sempena Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibaca timbalannya Datuk Jaujan Sambakong. Majlis yang dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkenaan berlangsung selama 6 hari yang akan berakhir Jumaat ini. Ia disertai 28 peserta melibatkan 14 qari dan 14 qariah. Masalah bekalan air untuk pertanian kepada lebih 2,000 pesawah dan petani di 7 buah kampung dalam Mukim Lagut seberang Tenom bakal berakhir. Kerja-kerja mengorek sungai Pegalan ke rumah pam air dijangka siap dalam masa terdekat. Malah Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony memaklumkan 7 kampung berkenaan juga akan menikmati bekalan air bersih yang stabil apabila saluran paip berukuran 3 inci akan ditukar kepada saluran 10 inci sejauh 15 kilometer. Datuk Peter berkata langkah atasi masalah bekalan air pertanian tersebut merupakan usaha jangka pendek bagi mengelak banjir kilat yang turut menjejaskan proses penyaluran air. Kerajaan memperuntukkan kira-kira RM200,000 untuk kerja-kerja mengorek sungai berkenaan. Peruntukan untuk membersihkan sungai tersebut. Dan selepas ini kita akan mencari kaedah bagaimana supaya kedudukan pemprosesan ataupun pengapaman air ini dapat kita tempatkan di satu tempat di mana ia lagi sesuai ataupun lagi senang mendapatkan bekalan air nanti. Datuk Peter ditemui selepas lawatan kerja ke kampung Pagaukon di Lagut seberang Tenom. Beliau yang juga wakil rakyat Melalap berkata antara kampung yang terlibat dalam masalah air untuk pertanian ialah kampung Pagaukon, Pagaukon Ulu, Pagaukon Tengah, kampung Pagaukon Laut, Batu Kelamba, Manining dan kampung Bubutugon. Masjid-masjid utama di Sabah perlu mewujudkan ruang kepada golongan kurang upaya untuk mendapat pendidikan agama sesuai keupayaan mereka. Pendekatan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu perlu dijadikan panduan setiap masjid dalam menggunakan modul dan pendekatan kelas pengajian Al-Quran dengan kerjasama beberapa institusi pengajian tinggi. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Aidil Mokhtar berkata inisiatif itu penting bagi memastikan golongan berkenaan tidak tercicir dalam hal berkaitan ibadah seperti menunaikan solat dan puasa selain dapat mengenal huruf serta membaca Al-Quran mengikut kemampuan masing-masing. Selalunya kita terlepas pandang kepada anak-anak autisma di negeri Sabah ini khususnya. Khusus Masjid Bandaraya ini dan mungkin kita boleh kembangkan ke masjid-masjid besar yang lain di daerah-daerah. Saya yakin dan percaya artinya minat anak-anak ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka dalam kelas-kelas autisma ini. Datuk Aidil menyatakan demikian kepada media ketika diminta mengulas inisiatif Masjid Bandaraya Kota Kinabalu yang mewujudkan pusat pendidikan Al-Quran anak-anak istimewa melibatkan golongan anak istimewa pekak, bisu, buta dan autisma menggunakan Al-Quran Braille. Beliau ditemui media selepas melawat pameran dan jualan produk halal sempena Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. 109 gerai jualan dan pameran produk halal serta perkhidmatan tempatan dan kebangsaan menyertai pameran tersebut.
Ibu bapa harus menggunakan sebaiknya bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 untuk pembelian keperluan pembelajaran anak-anak. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis mengingatkan ibu bapa tidak menyalahgunakan bantuan itu untuk kegunaan lain. Jelas Rasinin, kerajaan menyediakan bantuan awal persekolahan bagi meringankan beban para ibu bapa dalam pembelian keperluan sekolah anak-anak seperti alat tulis dan pakaian sekolah. Beliau berucap merasmikan majlis penyerahan bantuan awal persekolahan peringkat sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK Kenhua tahun 2020 di Keningau. Dalam majlis ini, Rasinin mengumumkan kelulusan permohonan kewangan sebanyak RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa Guru sekolah berkenaan, RM5,000 untuk kelab sekolah serta meluluskan permohonan 10 set komputer. Seramai 20 keluarga yang terjejas kebakaran di kampung Sabdi Inabah Kamal Sempurna menerima bantuan awal berupa keperluan harian termasuk makanan dan wang tunai sumbangan peribadi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal. Sumbangan berkenaan disampaikan Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Hasbullah Datuk Raudah. Ketika ditemui pemberita, Hasbullah berharap sumbangan tersebut dapat meringankan beban setiap keluarga yang terbabit dalam musibah itu. Beliau menasihatkan penduduk kampung berkenaan agar sentiasa mengutamakan keselamatan bagi mengelak perkara seumpama berlaku. Hari ini kita telah menyalurkan sumbangan awal sebanyak RM1,000, sumbangan pribadi daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Di samping itu, kita akan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan memberi sumbangan 22 hari bulan nanti. Dia akan turun ke sini dan mungkin sumbangan daripada kerajaan negeri akan dibuat oleh Ketua Menteri sendiri. Sementara itu, penduduk terjejas yang ditemui melahirkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan bagi meringankan beban mereka. Terima kasih kepada kerajaan sebab rumah kami sudah terbakarlah. Hangus semua, tiada terbakar. Terima kasihlah kepada Datuk Sapi lah yang bantuan. Kami juga terkejut, panik lah, gelap pergi lampu, mati lampu. Dalam kejadian Sabtu lalu, 13 rumah di kampung tersebut musnah terbakar, manakala 4 lagi mengalami kerosakan. Kemajuan pendidikan, kesihatan dan peningkatan ekonomi wanita menjadi agenda utama Konvensyen Wanita Rahmah Peringkat Negeri Sabah 2020. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Sabah Haji Samin Ongki berkata, konvensyen sehari itu juga mampu merapatkan hubungan dan kerjasama dalam kalangan pihak terlibat. Samin ditemui pemberita sempena perasmian konvensyen yang disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Fuziah Saleh di Dewan Masyarakat Tawau. Mengenai konvensyen ini, beliau berkata Tawau dipilih menjadi tuan rumah peringkat negeri kerana badan bukan kerajaan NGO di daerah itu yang aktif mengadakan aktiviti. Yang keduanya, kita mahu supaya wanita-wanita di Tawau ini bergerak lebih aktif lagi sebagai NGO yang bukan saja membincang soal hal-hal biasa tetapi kemajuan-kemajuan pendidikan, ekonomi dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan itu Tawau akan menjadi contoh kepada seluruh Sabah. Lebih 2,000 peserta mewakili 35 persatuan dan NGO dari seluruh negeri, termasuk 30 peniaga wanita menyertai konvensyen tersebut. Sementara tabung kilat yang dilancar bagi membantu Madrasah Adiniyah Ar-Rahmaniyah Pondok Sungai Imam, Kampung Sri Bombalai Tawau yang terbakar, berjaya mengumpul lebih RM7,000 sumbangan orang ramai. Kebakaran melibatkan asrama dan kelas wanita. 680 penduduk dalam Dewan Undangan Negeri Dun Sugut menerima bantuan sara hidup BSH bagi kawasan pedalaman. Mereka antara 850 jumlah penerima yang disenaraikan layak menerima BSH daripada 65 buah kampung di daerah tersebut bagi fasa pertama tahun ini. Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kecil Paitan Joloning Jo Majambu berkata pembayaran diagih terus kepada penerima berikutan ada penerima tidak mempunyai akaun bank selain tidak mengetahui sekiranya mereka layak menjadi penerima atau tidak tahu cara membuat permohonan.
Sebanyak 20% lagi penerima tidak dapat mengambil BSH masing-masing berikutan kedudukan kampung yang jauh di pedalaman serta tidak mempunyai akses perhubungan. Saya mengharapkan kepada semua penerima-penerima BSH ini supaya mereka dapat memastikan data-data untuk agar nanti mereka pembayaran itu nanti boleh disalurkan melalui akaun bank masing-masing. Beliau ditemui RTM dalam majlis penyerahan bersepadu BSH fasa 1 di pentas terbuka Paitan. Selain sugut, BSH turut akan disalurkan kepada 608 penerima di kawasan pedalaman di Dun Labu. Seorang wanita warga emas berusia 60 tahun merupakan antara 35 yang ditangkap semasa ops icebreaker yang dijalankan di Pekan Inanam, Kota Kinabalu Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji memaklumkan semasa diperiksa warga emas itu memiliki 28 paket straw mengandungi dadah jenis syabu bernilai kira-kira RM800. Kesemua 35 yang ditahan berusia antara 19 hingga 60 tahun disyaki terbabit dalam kesalahan berkaitan dadah. 18 daripada mereka juga didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan mendakwa sebagai pemegang dokumen IMM 13. Menurut ACP Habibi, operasi tersebut merupakan yang kedua di Inanam dalam tempoh seminggu. Katanya terdapat 13 lokasi panas yang dikenal pasti di Pekan Inanam yang akan digempur habis-habisan walaupun ianya hanya melibatkan aktiviti dadah berskala kecil. Beliau berkata lebih banyak operasi akan dijalankan bagi menangkap dalang di sebalik kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Warisan budaya tradisi sesuatu kaum wajar dipelihara dan dikekalkan agar tidak hilang di telan zaman. Ini termasuklah budaya tradisi masyarakat Tionghoa di negeri ini yang boleh ditonjolkan menerusi sambutan perayaan kaum itu. Menurut Komander Regimen 516 Askar Watania Brigadier General Tan Sri Liu Yunfa, tamadun sesuatu bangsa dapat dilihat menerusi warisan seni budayanya. Beliau ditemui media dalam jamuan malam sempena Tahun Baharu Cina 2020 di Tawau. Brigadier General Tan Sri Liu berharap amalan saling mengunjungi ketika sambutan sesuatu perayaan kaum dapat diteruskan demi memperkukuh perpaduan rakyat. Dalam majlis ini turut dilancarkan tabung bantuan untuk mangsa wabak COVID-19 di China. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Sharon Raymond. Salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.